Toyol kalau dia pergi mencuri di rumah yang ada kacang hijau, alamatnya akan makan masa yang lama untuk tuan rumah tu melalui saat dengan toyol tu. Maknanya toyol tu akan main kacang hijau, tuan rumah nak tak nak dah dipukau, tengok je lah toyol tu bermain-main sampailah toyol tu melarikan diri, macam tu. Jadinya Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support pada akak. Akak sentiasa mendoakan agar korang dipermudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa negara kita Malaysia sedang diuji dengan ujian yang banjir besar. Jadi akak mohon kepada korang, kepada akak untuk mendoakan agar mangsa-mangsa banjir ni diberi kekuatan, dipermudahkan segala urusan dan diberi, orang kata, menerima bantuan yang sentiasa tidak putus daripada pelbagai sudut. Setahu akak lah kan, Malaysia ni memang negara yang prihatin, dan akak sendiri tengok dari masa ke semasa betapa cepatnya rakyat Malaysia ni membantu di antara satu sama lain. Terbukti apabila salah seorang daripada pelancong Mak Saleh yang akak tahu telah menyatakan bahawa dia sangat terpegun melihat rakyat Malaysia ni tak payah tunggu masa yang lama untuk diambil bagi membantu masa-masa banjir ni. Makna dengan cepat, seperti yang korang sedia maklum. Ada viral daripada Abang Viva tu sendiri sebagai contoh yang terbaik, di mana Abang Viva tu sendiri turun padang, tak payah tunggu hujan berhenti, tak payah tunggu air surut. Dia pergi bantu dengan sekadar mampu dia. Jadi ada juga di antara kawan-kawan kita yang menawarkan diri untuk memperbaiki barang-barang elektrik secara percuma, secara volunteer bagi membantu mereka. Jadi banyak sudut yang membantu mereka. Alhamdulillah, syukur dengan kehadiran rakyat Malaysia yang macam ni, dan kita bantulah apa sahaja yang kita mampu, termasuk fizikal, dari segi fizikal ataupun dari segi keuangan maupun dari segi doa. Jadi sama-samalah kita mendoakan rakyat Malaysia agar sentiasa kuat untuk melalui ujian macam ni. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hari ni akak nak share satu lagi kisah seram mengenai toyol. Okey, kisah ni dikongsi oleh seorang pakcik kepada subscriber akak, dan subscriber tu pun sampaikanlah cerita ni pada akak. Kisahnya berlaku pada tahun 1970-an. Masa tu pakcik berusia dalam lingkungan 30 tahun. Jadi pakcik tu masa tu menetap di salah satu daerah di negeri Kedah. Jadi bila pakcik tu berada di situ, pakcik tu pun terangkanlah situasi keadaan masa tu. Jadi akak gambarkan kat korang sebelum akak pergi lebih jauh macam mana situasi di kawasan tersebut. Okey, pada era tahun 70-an, pekerjaan utama masyarakat atau penduduk di kawasan kampung tersebut adalah menoreh getah dan bercucuk tanam, bersawah, lebih kurang macam itulah. Jadinya, nak jadikan cerita, disebabkan kebun getah pada waktu tu memang sangat luas, sebab pembangunan memang sangat kurang. Jadi untuk usahakan satu-satu kebun getah tu, jadinya tuan tanah tu takkan mampu untuk mengusahakan
keseluruhan, maksudnya kebun yang sangat luas tu. Oleh kerana kebun getah terlalu luas, datang pekerja-pekerja kebanyakannya daripada negara sebelah. Ada yang datang daripada selatan Thailand, ada yang datang daripada negara seberang. Masing-masing datang untuk bekerja di kawasan ladang getah tersebut. Jadi nak dijadikan cerita lagi, gambaran di kampung tersebut pada ketika itu dikatakan kebanyakan penduduk di situ masih menggunakan pelita minyak tanah dan hanya segelintir, sikit sangat yang menggunakan elektrik pada masa tu. Menurut kata pencerita ni, siapa yang ada elektrik masa tu dah dianggap orang yang senang, macam tu. Okey, akak sambung lagi cerita. Jadi kampung tu dikatakan aman dan tenteram tanpa sebarang gangguan, sehinggalah datang sepasang suami isteri daripada seberang bekerja di kampung tersebut. Jadi suami isteri tersebut tinggal di hujung kampung sebab dikatakan pasangan ni dia tak suka bergaul dengan orang-orang tempatan kat situ. Maknanya dia pergi kerja, dia balik kerja, dia tak ada nak bergaul-gaul dengan orang, dia buat hal dia sendiri, dia buat dunia dia sendiri. Okey, tak apalah kan. Biasalah tu kalau kita daripada tempat luar datang tempat orang, orang kata kalau nak buat macam terlebih pula, nanti dianggap macam melebih-lebih pula kan. Okey, betul dah tu cara dia tu. Tapi kan korang, sejak daripada kedatangan pasangan tersebut telah berlaku satu kejadian yang menggemparkan kampung tersebut. Apa yang berlaku korang? Satu kejadian kecurian telah berlaku di 3 buah rumah sekaligus, serentak. Maknanya macam ni, masa yang sama berlaku kejadian kecurian. Cuba korang bayangkan, maknanya kalau yang mencuri tu manusia, dia boleh deal ke nak mencuri di waktu yang sama, di hari yang sama kan, sekaligus. Kalau korang nak tahu, jarak rumah pada masa tu bukannya dekat-dekat macam rumah perumahan kita ni, jauh. Untuk bergerak dari satu rumah ke satu rumah, satu dia mengambil masa yang lama, kedua mustahillah untuk kecurian serentak berlaku. Okey, lantaran daripada kejadian itu, penduduk kampung, mangsa-mangsa kecurian tu telah melaporkan perkara ini kepada ketua kampung. Sebab apa tahu? Pada era 70-an dikatakan untuk melaporkan satu-satu kejadian tu bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kalau berlaku kecurian je, kita akan tuju balai polis untuk membuat laporan. Tapi zaman tu balai polis sangat jauh dan sangat kurang. Jadinya tugas ketua kampung ni, dia bukan sahaja boleh handle masalah-masalah seperti jenayah macam ni. Malah ketua kampung pada masa tu dikatakan dia mempunyai ilmu agama yang tinggi, dia mempunyai pengalaman dalam mengatasi perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib, macam tu. Jadi ketua kampung ni pun pergi melawat rumah-rumah yang mengalami kecurian tersebut. Jadi dia pun tengok dari satu rumah ke satu rumah. Jadi ketua kampung ni dia merasakan bahawa tiada unsur jenayah pada waktu tu kerana tiada kesan pintu diumpil ataupun kesan jejak kaki ataupun kesan tingkap diumpil. Tak ada. Tapi barang di dalam almari ataupun di dalam tempat simpanan tu diambil, seolah-olah macam pencuri ni tahu yang barang-barang tu memang disorok dekat tempat tu. Jadi dituju kat situ, diambil kat situ. Jadi disebabkan orang kata kerisauan daripada orang kampung, maka Tok Ketua pun buat keputusan untuk berjumpa dengan Tok Imam tua di kampung tersebut. Bila dia jumpa dengan Tok Imam tua dekat kampung tu, dia pun berbincang lah dengan Tok Imam tua. Dia pun cakap lah, kata, Tok, tak boleh jadilah macam ni Tok. Kata orang kampung, penduduk ni dah risau sebab kecurian ni berlaku macam pelik sangat. 3 biji rumah sekaligus. Tok, apa yang kita nak buat ni Tok Imam? Jadi saya ni berbincang dengan Tok Imam ni untuk kita cuba selesaikan masalah ni bersama. Jadi Tok Imam pun cakap macam ni lah, lepas maghrib nanti, lepas solat maghrib, kita kumpulkan penduduk-penduduk semua. Jadi kita berbincang, kita mesyuarat lah apa yang patut dilakukan bersama.
Jadinya untuk pengetahuan korang, pada zaman tu, yang seronoknya tahu, pada zaman tu penduduk kampung ni kan, dia pekerjaan dia menoreh, pergi sawah. Jadi siang dia dihabiskan untuk mencari rezeki. Bila malam dia, yang bestnya, diorang ni akan habiskan masa di masjid atau surau. Sebab apa tahu? Tempat itulah, di situlah tempat diorang berkumpul. Jadi masa tu surau atau masjid memang sering dihuni, maknanya ramai, diimarahkan oleh ramai penduduk. Memang best kalau difikirkan berbanding zaman sekarang ni. Bukan tak ramai, tapi zaman sekarang ni banyak sangat orang kata perkara-perkara yang disibukkan untuk kita kurang berada di tempat macam tu, berkumpul di tempat macam tu. Okey, akak sambung. Jadi seperti yang dijanjikan, selepas selesai solat maghrib, penduduk kampung tu bersama dengan Tok Ketua dan Tok Imam tua tu pun adakan mesyuarat tergempar. Okey, setelah dibincang-bincang, makanya mereka telah bersetuju untuk melaksanakan rukun tetangga. Jadi terbentuklah dua kumpulan rukun tetangga yang diketuai oleh Tok Imam dan juga Tok Ketua kampung tu lah. Jadinya diorang pun bergila-gila lah menjaga keamanan kampung tu. Tapi kan Tok Ketua ni dia ada satu kebijaksanaan tau. Dia nak tahu sama ada apa yang berlaku ni daripada perbuatan manusia ataupun benda-benda gaib. Jadi dia telah buat keputusan untuk, orang kata, dia dah ada satu perasaan yang dia tahu rumah ni akan jadi target lepas ni. Jadi awal-awal lagi dia dah taburkan tepung tau, tepung yang putih, tepung gandum lah kan, ditabur kat kawasan depan rumah orang tu, target ni. Dan dia harapkan pada satu malam yang toyol ni akan datang ke rumah ni untuk mencuri. Betul korang, masa dia buat tu, bila dia tengok selepas tu, memang ada kesan tapak kaki tau, tapak kaki kanak-kanak, tapak kaki budak pada tepung tu. Jadi betul lah sangkaan Tok Ketua yang ini adalah perbuatan daripada toyol. Tapi disebabkan diorang tak tahu siapa pemilik toyol, jadi diorang pun plan lagi, orang kata mencari lagi usaha untuk menangani toyol tersebut. Jadi rukun tetangga tu diteruskan selama seminggu. Kecurian tu tetap juga berlaku sampailah Tok Ketua dengan Imam tua ni dia buat keputusan untuk mengadakan solat hajat dan bacaan Yasin bagi mengelakkan toyol ni untuk mengganggu mencuri secara berterusan di kampung tu. Pun sama, lebih kurang seminggu, 2 minggu mereka buat solat hajat bersama-sama, buat bacaan Yasin bersama-sama. Tapi gangguan ni tetap juga berlaku. Malah gangguan ni lebih teruk, maksudnya lebih teruk, lebih kerap macam tu. Jadi penduduk kampung ni dah merasakan macam tak tenteram sangat-sangat. Ditambah pula apa yang seram korang, ni akak nak mulakan. Akak cakap tadi kan, rukun tetangga dilaksanakan bermula daripada kejadian tu. Kau tahu tak apa yang berlaku semasa mereka berjaga dekat kawasan kampung tu? Ini turut berlaku kepada pakcik yang kongsi cerita ni. Apa yang mereka lihat? Kelibat kanak-kanak yang menakutkan, kanak-kanak yang seolah-olah macam bogil. Dan kanak-kanak tu dia mempunyai mata, dia tertumpu pada mata merah dia tau. Mata merah dia dengan gigi dia yang kelihatan, memang dia sengaja, seolah-olah sengaja menunjukkan gigi dia berkeliaran dekat kawasan kampung. Malah dia seolah-olah macam nak menunjukkan diri dia kepada rukun tetangga ni. Jadinya satu malam tu pakcik ni dia berjalan bersama 2 orang kawan dia, jadi 3 orang kan, berjalan dengan lampu minyak tanah. Dia berjalan untuk memerhatikan kawasan kampung. Toyol tu boleh ikut dia kat belakang, ikut dia tanpa dia sedar pada mulanya. Tapi bila dia sedar, dia pusingkan badan, salah seorang dia lah pusingkan badan, tengok toyol tu memang dah sengih pada dia. Korang bayangkanlah, kawan dia tu sampai pengsan kat situ juga. Kawan pakcik tu pengsan kat situ juga. Jadinya Tok Ketua kata bukan saja si toyol ni nak mencuri, malah toyol ni memang seronok sangat mengganggu kawasan tu. Tambahnya pula korang, Tok Imam tua ni dia mengaji budak-budak. Jadi budak-budak ni bila nak pergi mengaji,
Dia orang berjalan dalam, contohnya lah kan, budak-budak tu 5 orang kononnya berjalan. Dalam budak-budak tu berjalan, tiba-tiba jadi 6 orang. Cubalah korang bayangkan. Jadi budak-budak tu terkejut bila tengok budak yang bayar dia orang ni berjalan sama dia orang, bertempiaran lah budak-budak tu lari. Ada kalanya korang, toyol ni dia macam seolah-olah macam sonok tau, mengenakan penduduk-penduduk kampung yang sedang orang kata apa, menjalankan rukun tetangga. Kenapa cakap macam tu lagi korang? Sebab apa tau? Sebab salah seorang daripada penduduk kampung tu dikatakan terlena sekejap aja, sementara nak tunggu kawan yang lain tu datang pada orang kata waktu nak memulakan rukun tetangga tu. Masa tu dia tak sedar pun bahawa masa dia lena tu terduduk tu, toyol tu memang dah duduk melangut dekat sebelah dia. Memang betul-betul duduk sebelah dia, melangut, terdiam je kat situ. Jadi bila kawan-kawan dia ni datang daripada kejauhan, memang dah nampak dah toyol tu duduk kat situ. Jadi kawan-kawan dia ni pergi dekat tempat dia dalam keadaan orang kata macam kebingungan, pergi tengok betul ke ni benda tu kan. Jadi bila kawan dikejutkan dia tak tahu pun bahawasanya yang duduk sebelah dia tu memang dah toyol. Seronok kan, toyol tu kenakan orang kan. Jadi dikatakan juga yang toyol ni dia suka menyakat kanak-kanak tau. Macam tadi dia sakat kanak-kanak nak pergi mengaji, tapi kali ni dia suka sakat kanak-kanak bila kanak-kanak tu bermain di dalam rumah kan. Dia pun lalu dia kan boleh menembusi dinding. Jadi bila dia menembusi dinding tu, dia pergi, dia sergah pada budak tu. Bayangkanlah punya sakit hati toyol tu, tak tahulah, tak boleh tengok budak-budak seronok ke apa, dia sergahnya budak-budak tu, menangis budak-budak tu. Jadi kejadian orang kata kanak-kanak menangis terkejut dengan toyol ni jadi famous tahu masa tu. Lagi satu, kalau kata anak dara sebab masa tu kebanyakan tandas ni dia berada di luar rumah tau. Jadi bila berada di luar rumah, kalau dia orang nak ke tandas, dia orang kena keluar daripada rumah tu. Part ni pun satu, toyol ni macam berkeliaran, macam orang kata memang menyakitkan hati lah. Bila anak gadis ni keluar daripada rumah tu, dia pun pergi sergah pada anak gadis tu. Rajin tu toyol ni menyergah orang kan, dengan mata dia merah. Kau bayangkanlah kelibat budak kecil, maknanya lembaga hitam, macam budak kecil duduk, orang kata apa, berdiri tercegat kat situ. Tiba-tiba anak gadis tu nak keluar, macam tu. Belang korang bayangkan, terkejut tak terkejut. Masa tu kalau akak pun pensan, memang anak gadis tu pensan kat situ juga. Bila pensan kat situ, itulah keadaan kat kampung tu. Jadi dah serba tak kena tau. Jadi budak nak keluar pun takut, anak gadis nak keluar pun takut. Kalau dia orang tak keluar sekalipun, toyol tu akan datang kat rumah, buat macam rumah sendirilah. Yelah, pintu tak payah nak buka pintu, tutup pintu. Nak masuk, masuk. Kau nak masuk rumah mana, kau masuk aja. Kau lintas je pada dinding, kau sampailah kat rumah tu. Pernah juga satu kali tau, toyol ni buka periuk kat dapur. Dia betul, apa yang dia nak buat kat dapur, lapor ke dia korang? Akak terfikir juga, rupanya dia nak pergi ke dapur buka periuk semata-mata nak kejutkan orang tuan rumah tu, untuk orang kata buat bising. Macam mana buat bising? Memang dia buang periuk tu, dia tolaknya periuk ni. Rimas lah. Kalau akak lah lalui benda macam tu, daripada ketakutan, boleh timbul kemarahan tau. Sebabnya keadaan orang kata masa tu kelang kabut macam mana. Jadi memang patutlah toyol tu orang kata dipercepatkan untuk menghapuskan benda tu. Kalau akak geram. Korang yang ni akak tak tahu nak cakap apa. Akak nak tergelak pun ya, akak nak takut pun ya. Okey, toyol ni dikatakan juga dia suka mengintai tahu, sebab rumah pada masa tu kan rumah papan. Jadi bila rumah papan adalah orang kata dekat bilik air tu, rumah lubang-lubang macam tu kan. Kalau kita dengan pelita minyak tanah tu bersuluh kat dalam bilik air tu, bila ada sesuatu memerhati kita, mata merah yang memerhatikan kita, kita akan perasan tau melalui dinding tu tau. Tengah-tengah duk seronok mandi ni apa semua-semua ni, bukannya dia intai nak dara pun, dia intai orang tua je pun.
Dia ngintai orang tua tu. Bila orang tua tu duduk seronok, orang kata menyanyi mak kan. Bila orang tua tu seronok apa semua kan, tiba-tiba mata dia tu nampak 2 biji mata yang merah. Apa lagi, makin laju lah dia menyedokkan air dan dia mandi. Cepat-cepatlah dia keluar daripada bilik air tu. Dengan orang kata, kalau kata lelaki berkemban sepatut kat bawah. Jadinya pakcik ni cerita sampai pakcik tu berkemban ke atas. Jadi berkemban macam perempuan tu, terus lari naik atas. Gitulah ceritanya korang. Jadinya Tok Imam tua ni merasakan memang dah tak boleh nak ditunda-tunda dah untuk orang kata mengatasi masalah ni. Okey, jadinya dia dah buat salah hajat, dah buat macam-macam, tak dapat selesaikan masalah ni. Jadi Tok Imam ni dengan Tok Ketua ni buat keputusan nak minta tolong daripada salah seorang kawan dia yang merupakan seorang kiai. Kiai ni korang boleh dikatakan orang yang memiliki pengalaman ilmu agama yang tinggi. Dikatakan juga kiai ni merupakan ahli ulama pun ada. Maknanya kiai ni dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi untuk mengatasi masalah ni. Jadi Tok Imam ni pun minta tolonglah daripada kiai yang tinggal di Perak. Jadi atas dasar persahabatan, maka kiai tu pun turunlah ke Kedah untuk membantu kawan dia ni. Sementara kiai tu nak sampai ke kampung tu, korang yelah ambil masa juga kan, sebab jarak masa tu antara Perak dengan Kedah agak jauh dengan keadaan jalan raya yang tak macam sekarang, ada highway bagai kan. Jadinya sementara tu penduduk kampung ni ada yang berbunyi lah, bunyi yang tak menyenangkan untuk Tok Ketua ni dengan Imam ni. Bunyi yang seolah-olah memperlekehkan. Alah, Tok buat je, nama je buat rukun tetangga. Benda macam ni jalan juga, jadi juga. Toyol tetap juga mencuri. Kita orang ni dah buat solat hajat, dah buat apa semua macam Tok suruh, tetap juga tak dapat nak membantu. Jadi suara sumbang macam ni lah selalunya yang akan menyusutkan lagi keadaan. Suara-suara sumbang ni boleh dikatakan sangat famous di kalangan orang-orang kita tau. Jadi orang yang macam ni, yang suka komplain apa yang orang usahakan, rasanya orang-orang macam ni lah yang orang kata memperlambatkan proses ni tau. Jadi akak sambung kisah ni lagi. Jadi kiai pun sampailah dengan menaiki satu kereta antik daripada Perak ke kampung tersebut. Jadi bila kiai ni sampai, dia pun memerhati, orang kata minta untuk berjumpa dengan mangsa-mangsa kejadian tu tau. Jadi dia pun bercakap lah dengan mangsa-mangsa kejadian. Dia tanya itu ini. Jadi dalam fikiran kiai ni, kiai yakin sangat yang ini adalah perbuatan daripada toyol. Sebab untuk pengetahuan korang, kiai ni dah pun menyelesaikan 2 kes toyol sebelum kes ni. Korang bayangkanlah, pada era zaman 70-an, perbuatan syirik macam ni sangat-sangat orang kata famous tau. Jadi kiai ni pun berusaha, dia bersetuju untuk membantu kawan ini. Jadi dia minta untuk kumpulkan penduduk kampung tersebut bersama dengan Tok Ketua dan juga kawan dia imam tua ni. Jadi diorang pun berbincang lah. Bila diorang berbincang, kiai ni bagi tahu tau, ada cara sebenarnya macam mana kita nak menangkap toyol ni. Cara dia dengan menggunakan kaedah yang memang kiai ni dah biasa lakukan. Jadi bila pemilik kepada toyol ni, dia tahu yang Tok Ketua ni telah memanggil seorang kiai untuk menumpaskan dia, lebih kurang macam itulah yang akak bagi kan, menumpaskan dia. Jadi dia pun menjadi semakin marah. Dia jadi semakin marah dan toyol dia pun semakin mengganas kat kampung tu tau. Macam mana akak cakap ganas? Sebabnya toyol dia sebelum ni sekadar mencuri je, masuk rumah mencuri, dan ada kalanya toyol tu dia bermain-main dalam rumah tu. Tapi kali ni toyol tu dia jadi orang kata agresif. Kenapa? Sebab bila dia masuk, kiai tu, maksudnya dengan kehadiran kiai tu, dia pergi masuk ke rumah salah seorang daripada penduduk kampung ni. Penduduk kampung ni bagi tahu yang dia telah dipukau. Dia dipukau dan berada di satu sudut. Sementara toyol ni pergi mengambil barang kemas dan juga pergi mengambil wang di dalam almari penduduk ni.
Kiranya toyol ni dia sengaja nak menyakitkan hati mangsa dia kali ni tau. Kenapa akak cakap macam tu? Dia sengaja buat yang mangsa dia ni seolah-olah macam tidur tak tidur, mamai tak mamai macam tu. Dia punya mangsa ni boleh tengok apa yang dia buat, tapi mangsa ni tak boleh nak bergerak. Jadi dengan kemarahan toyol tu lagi, toyol tu pun pergi orang kata menggigit kaki mangsa ni dengan menunjukkan rupa dia yang sangat buruk korang. Macam mana rupa dia yang sangat buruk? Mata dia macam yang akak cakap tadi, merah menyala, tertumpu kepada mangsa ni. Dalam masa yang sama, dia memandang mangsa dengan gigi dia yang tajam-tajam, tahu tak? Lepas tu dia memegang ibu jari kepada kaki mangsa ni. Dia melapah. Bukan melapah, dia macam menggigit hap macam tu pada kaki tu, pada ibu jari kaki tu. Dia menghisap darah, tahu tak korang? Bila dia hisap darah, jadi mangsa ni nak menggelupur, nak minta tolong tak boleh sebab dia dah dipukau. Jadi dia melihat je apa yang berlaku. Dalam masa yang sama, bila dah kenyang dengan darah tu, toyol tu bermain-main tau dalam rumah tu. Macam tak ada apa yang berlaku. Seronok lah kan. Toyol tu dikatakan bergerak dari satu tempat. Contohnya kan, daripada ruang tamu masuk ke bilik, menembusi dinding korang. Dia sengaja je tembus dinding sana, tembus dinding sini, kejap duduk atas badan mangsa ni, kejap turun pada badan mangsa ni. Seolah-olah macam nak berjoget pun ada pada mangsa ni. Seolah-olah macam dia melepaskan satu, orang kata, kepuasan kepada mangsa yang kali ni. Naya, mangsa kali ni memang teruk kena. Jadinya mangsa dikatakan orang kata apa, melalui satu luka. Yelah, kalau dah gigit dengan gigi, mestilah ibu jari dia luka kan. Dikatakan ibu jari mangsa ni mengambil masa yang agak lama tau, berbulan-bulan untuk sembuh. Sebab dia macam memburuk tau, dan dia macam lebam tau. Yelah, kena gigit kan. Jadinya kiai ni pun kata dah tak boleh biarkan, kena dipercepatkan juga untuk tangkap si toyol ni. Ada cara untuk tangkap si toyol ni. Kiai kan orang yang dah melalui pengalaman dia menangkap toyol. Jadi dari kejauhan lah dia dapat rasakan rumah ni akan dimasuki oleh toyol tersebut. Jadi dengan rasa macam tu, dia pun buat persiapan. Persiapan dia macam mana korang? Okey. Dia sediakan satu kain hitam yang mempunyai 4 bucu. Di mana kain tersebut dia telah sediakan satu mangkuk darah ayam. Maksudnya darah ayam sebab toyol ni kegemaran dia darah. Jadi disediakan darah ayam. Dan kalau korang tahu satu sifat toyol ni yang boleh dikatakan secerdik-cerdik toyol mencuri, ada juga part yang kurang bijak untuk dia. Sebab apa Kak cakap kurang bijak? Korang letaklah kacang hijau dekat satu sudut. Confirm toyol tu akan mengira kacang hijau tu akan bermain-main dengan kacang hijau. Apa yang menarik dengan kacang hijau tu pun akak tak tahu. Tapi dalam cerita ni, toyol kalau dia pergi mencuri di rumah yang ada kacang hijau, alamatnya akan makan masa yang lama untuk tuan rumah tu melalui saat dengan toyol tu. Maknanya toyol tu akan main kacang hijau, tuan rumah nak tak nak dah dipukau, tengok je lah toyol tu bermain-main sampailah toyol tu melarikan diri. Macam tu. Jadinya kiai ni pun sediakanlah kacang hijau sebagai perangkap untuk melekakan toyol tu. Lagi satu, dia nak umpan toyol tu supaya berada di atas kain tu. Kain tu sebenarnya sudah dibaca dengan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memastikan, orang kata, toyol tu akan, macam mana nak cakap kan, akak pun tak tahu. Tapi situasi ni memang benar-benar dikongsi tau. Bila toyol tu berada di atas kain hitam tu untuk menuju ke darah dan juga untuk sambil dia leka bermain kacang hijau tu, sementara itulah dikatakan ilmu hitam pada toyol tu akan tawar. Tahu? Bila tawar, toyol tu seolah-olah macam dibakar sesuatu yang dalam keadaan yang orang kata sangat mengerikan tau. Maknanya seolah-olah seperti patung kecil yang dibakar. Macam itulah dia menjadi kepingan yang hangus tau, berada di atas kain tu. Itu yang disampaikan pada akak. Jadinya bila toyol tu dah terbakar di atas kain tu, okey,
Kiai tu ambil kain tu, dia maknanya bucu tu dia akan letak di antara bucu dan dia akan ikat, menjadikan dua bucu tu diikat, kemas rapi. Dan kiai tu dikatakan memberitahu kepada Tok Imam tu bahawa benda ni perlu dibuang secepat mungkin di laut tau. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kita kena selesaikan malam ni, kita kena buang benda ni ke dalam laut. Jadi sebab kiai tu ada kereta kan. Jadi dengan menggunakan kereta kiai tu, maka kiai tu pun bersama dengan Tok Imam pun pergilah buang orang kata apa, bangkai ke apa, orang kata pergi buang benda tu lah kan, benda yang dah terbakar tu, pergi buang ke dalam laut. Jadi nak dijadikan cerita korang, masa kejadian toyol tu cuba ditangkap, dikatakan masa toyol tu tengah bermain kacang hijau di atas kain hitam tu, masa kejadian toyol tu macam terbakar hangus tu, satu panahan kilat yang sangat kuat telah berlaku di luar kawasan tersebut. Kilat tu memancar ke arah satu rumah di hujung kampung. Korang boleh bayangkan tak, rumah siapa sebenarnya yang dah dipanah oleh kilat tersebut? Ceritanya tak habis kat situ tau korang. Kiai ni dia bagi tahu kat Tok Imam, dia bagi tahu dekat Tok Ketua dengan penduduk kampung yang mana yang nak tengok sesuatu boleh ikut dia pada subuh keesokan harinya. Maknanya kalau siapa-siapa lah yang nak tahu apa yang berlaku di sebalik orang kata kilat yang menyambar semalam tu, boleh ikut dia lepas subuh, cerah tanah, dia akan bawa mereka semua ni pergi ke tempat tu. Jadi seperti yang dijanjikan, kiai ni pun selesailah solat subuh apa semua bersama-sama. Bila tanah dah agak-agak macam dah nak cerah macam tu, diorang pun pergilah menuju ke rumah di hujung kampung tersebut. Okey, untuk pengetahuan korang, rumah tu adalah rumah tempat tinggal pasangan suami isteri yang akak cerita daripada awal tadi. Rupanya rumah tu dah dijilat api, hangus terbakar sehingga tak ada satu sudut pun yang terselamat, melainkan tiang-tiang rumah tu yang kelihatan berasap, masih ada asap. Kesan orang kata lebihan daripada terbakar tu masih lagi berasap. Jadinya kiai meminta kepada budak-budak kampung ni kan, termasuk pakcik yang kongsi cerita ni, untuk mencari sesuatu dekat kawasan rumah tu. Apa yang kiai tu cuba untuk cari? Kiai tu cuba cari mayat, kalau ada lah mayat penghuni rumah tu tau. Sebab kiai tu dia seolah tahu tau, maksudnya pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memanah tepat kepada orang yang sedang memuja pada malam tu. Kalau korang nak tahu, pasangan tu, maknanya pasangan tu telah melakukan satu proses pemujaan di mana masa tu dia mengarahkan toyol tu untuk pergi ke rumah sekian, maknanya dia kontrol daripada rumah tu. Jadi dalam keadaan mencari tu, menjeritlah salah seorang penduduk kampung kat situ. Dia beritahu, dah jumpa Tok, saya dah jumpa Tok. Bila dah jumpa, apa yang dia orang jumpa? Dia orang jumpa mayat seorang lelaki yang orang kata yang hangus terbakar tau kat situ. Jadi kiai pun cakap kepada penduduk kat situ, kepada semualah yang kat situ kan, kiai cakap kita kena kebumikan jenazah ni di kampung ni juga. Tapi masa tu kan, Tok Imam sekalipun, Tok Ketua dan penduduk kampung ni tak setuju tau. Sebab apa tak setuju? Sebab lelaki tersebut bukan warga negara kawasan tu. Malah lelaki tu dah banyak menyusahkan penduduk kampung tu. Tapi di atas penerangan daripada kiai tu, kenapa perlu dikebumikan dekat situ sekian, atas persetujuan dan kebaikan, maka jenazah tu pun sama-samalah dikebumikan dekat kampung tu. Dan dikatakan oleh pakcik ni, kubur jenazah, maknanya kubur lelaki ni masih lagi ada dekat kampung tu. Memang nanti kat situ lah, nak ke mana lagi kan. Jadi isteri kepada lelaki ni telah melarikan diri balik ke negara dia, macam tu. Jadinya sejak daripada tu, kejadian kecurian, kejadian gangguan daripada toyol dah tak ada dan kampung tu kembali tenang dan kembali aman korang. Okey, akak nak bagi tahu korang apa yang akak tahu dan akak baca. Toyol ni dia telah dihasilkan daripada satu proses pemujaan ke atas mayat
bayi yang mati. Maksudnya mati dalam macam mana akak tak pasti. Tapi mayat tu telah dipuja sehingga dia bertukar menjadi toyol. Korang, perbuatan macam ni terang dan nyata memang syirik, kurafat. Perbuatan yang memang dicegah oleh agama Islam. Jadi tak payahlah kita susah payah nak buat macam ni semata-mata nak dapat kesenangan dunia yang sementara. Walhal kita boleh usaha, dan rasanya dengan usaha sendiri itu lebih baik daripada menggunakan perkara yang akan menghitung kita di akhirat kelak. Maksudnya perbuatan ni memang dilaknati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolonglah hentikan pemikiran macam ni, perbuatan macam ni. Okey korang, cerita dah habis. Terima kasih kerana korang stay mendengar cerita akak sampai ke penghujung. Jadi korang, kalau korang ada cerita untuk dikongsi dengan akak, korang boleh DM akak di IG atau email akak seperti mana yang tertera. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum.